menunjukkan termometer dua jenis termometer P dan Q. Okay. P ni dah biasa tengok dekat Pak Gad. Juga Q adalah yang bila awak demam. Okay. Ada orang kat sini? Hello? Ada. Alhamdulillah. Syukur. Nampak macam ramai. Tapi macam tak ada. Itulah tu. Okay. So ini termometer Pak Gad yang awak rindu tu. Dan termometer Q. Okay. So apakah kuantiti yang diukur oleh termometer tersebut? Jadi tidak lain tidak bukan kuantiti dia apa? Suhu lah kan. Bagus. Suhu. So tulis sendiri. Pensel tak keluar. Suhu Okay, next one. Soalan kedua. Dapat? Okay, awak bayangkan je lah mesej-mesej tu. Gosip tu. Okay, nyatakan kejituan. Betul? Soalan B. Nyatakan kejituan bagi termometer P. Okay, termometer P. Jadi kalau kita tengok gambar sebelah. Okay. Kalau kita tengok gambar sebelah. Termometer P Termometer P ni tadi yang termometer Pak Gad tengok balik lah. Apa persatu. So kalau termometer P tadi dia punya sudut tadi adalah 0.1 saja suhu Pak Gad tu. Tak termometer tu 0.1 darjah Celsius sahaja. Boleh Boleh? Soalan? Tak ada tu dia yang mudah je lah. Alright, seterusnya adalah termometer yang lebih sensitif. Sensitif tu maksudnya lebih banyak kepekaan. Maksudnya dia boleh detect banyak desimal, nombor ataupun point dia. So yang lebih sensitif absolutely adalah yang Q. Okay, yang Q. Okay, sebab kalau awak dapat rujuk gambar dia pun ada 97.05 darjah. Okay, boleh Alright, soalan seterusnya ialah berikan sebab. Okay, sebabnya tidak lain tidak bukan adalah apa dia? Dapat mengesan perubahan suhu yang kecil. Perubahan suhu yang kecil. Boleh? Itu sahaja soalan nombor 1. Tidaklah sesukar mana dan insya-Allah kita mungkin memacu kejayaan. Alright. Soalan kedua adalah soalan berkaitan dengan penyembur racun serangga. Okay, penyembur racun serangga. Dia aerosol lah macam mortin dan sebagainya. Piston, lubang udara, tiup sempit dan sebagainya. Apakah nama prinsip? Prinsipnya adalah Bernoulli. Yes, thank you very much. Namanya adalah prinsip bukan Bruno Mars tapi prinsip Bernoulli. Tolong eja elok-elok. Bernoulli. When it comes to nama orang, Siti Nurul Albiah pun lah kan. Eja lah betul-betul. Apatah lagi Siti Nurhaliza. Senang je. Tapi Bernoulli sah sikit aja. Eja betul-betul lah. Alright, Bernoulli settle lah. Ada soalan? Tak ada kan? Mudah je. Okay. So next one. Lagi weh. Okay. Berdasarkan Raja 2. Tandakan right pada jawapan yang betul pada kotak yang disediakan. Jadi manakah kawasan yang mengalami tekanan rendah? So kalau kita tengok daripada gambar tu yang paling rendah adalah di kawasan Y sebenarnya dekat depan muncung tu. Jadi dia adalah Y. Okay. Macam juga gambar penundu Bunsen awak kena tengok juga ataupun kena ingat semula mana kawasan yang tekanan rendah dan tinggi. Okey, berikan sebab. Sebabnya kerana pada ketika ataupun di lokasi itu udara bergerak dengan laju tinggi. Dengan laju tinggi. Okey, laju tinggi Boleh? Alright. Selesai. And soalan D, terangkan bagaimana alat penyembur itu boleh menghasilkan semburan cecair yang halus. Okey, langkah pertama awak akan cerita step by step. Langkah pertama kita mesti tekan omboh. Omboh kita tekan dululah. Omboh ditekan. Bila omboh tu ditekan, laju udara mengalir. Laju udara mengalir.
Okey. Mengalir keluar lah. Mengalir keluar melalui hujung. Melalui hujung penyembur adalah tinggi. Adalah tinggi Adalah tinggi. Oopsie. Alright. Dan bertekanan rendah. Okey. Itu isi yang pertama, 2 markah Okey, iklan tolong tulis nama dekat kehadiran. Orang yang screenshot saya punya gambar hari ni. Faiza. Faiza dah sebut ke? Boleh ke? Cikgu, Aisyah kan pergi toilet kejap. Oh, Aisyah. Dia sebut Faiza. Boleh ke? Boleh. Boleh Faiza? Okey. Tulis nama Boleh, dekat kehadiran. Okey. Screenshot lah, lepas tu masuk kat grup. Saya kadang-kadang saya lupa. Saya biasa manusia lupa. Okey. Selepas sejam. Tak dengar lah. Cikgu tadi soalan yang first tadi saya masuk lambat. Oh ya ke? Tak apa yang sekarang je. Tadi soalan senang. Alright. Seterusnya adalah tekanan atmosfera. Isi kedua. Tekanan atmosfera yang tinggi. Yang tinggi akan menolak cecair. Akan menolak cecair keluar melalui tiup yang sempit. Perkataan sempit kat sini penting Yang sempit. Dan menghasilkan semburan cecair halus. Menghasilkan semburan cecair halus. Nanti ingatkan saya, lepas kita habis recording, ada cerita sikit. Lupa nanti. Ya? Saya tutup recording lah. Baru kita cerita. Okay, settle? Okey, 2 minit boleh salin. Okay, 2 minit boleh salin. Alright, pembelajaran online Saya harap sambil salin, sambil bertenang lah ya. Sambil bertenang. Dah salin? 2 minit? Dah sudah angkat tangan? Cucuk langit pun boleh. Alright, thank you Ain, Aiza, Farzana, Ibrahim. Alright, thank you very much. Fazrin, angkat tangan lagi. Faiza, okay, selesai lah Soalan seterusnya adalah next page Okay, ini adalah soalan berkaitan dengan bab gelombang, bab form 5. So dia masih lagi dalam kotak ingatan yang paling tinggi lah. Macam folder, aduh sakit pula kaki. Alright. Raja menunjukkan gelombang air mengalami pembelauan. Okey, pembelauan adalah, kalau kita boleh ingat semula, adalah halangan ataupun celahan. Maksudnya lalu-lalu patut ada celahan ataupun ada halangan lah, pembelauan selepas melalui satu celah sempit antara dua penghadang konkrit. Okey, yang manakah apakah maksud So kena ada definisi lah. So by hook or by crook awak macam dah kena ingat-ingat sikit lah. Apa itu maksud pembelauan Pembelauan ialah penyebaran. Penyebaran gelombang melalui satu celahan. Melalui satu celahan. Ni celah lah Ni gambar ni, kalau gambar ni celah lah, warna merah ni. Okay. So lebih kepada dia macam nak slow down saja. So merah ni adalah celahan. Okay, so wave datang dan dia dah lalu celah, dia slow down the movement of that gelombang. Tu je. Okay. So antara contoh dekat ni, dekat tepi-tepi pesisiran pantai lah. Okay, dah Okay, apakah yang berlaku kepada panjang gelombang air selepas memasuki celah sempit? Okay, kena ingat dia slow down tu hal laju. Panjang gelombang masih lagi sama Panjang gelombang saya sama lagi ataupun tetap. Cuma dia mengurangkan hal laju saja. Dia dah slow down tadi, kata slow down. Okay. Alright, selesai. Nombor 3. Laju ke? Tak Okay, nombor 3. Perlu melukis.
Siapa dah lukis boleh string gambar snapshot. Tak ada lah. Okay, kita lukis sama-sama lah. Soalan gambar tak susah pun. Okay, so macam nak lukis. Dia adalah garis lurus je. Dia slow down. Tapi masih lagi jarak sama. So awak cuba agak ataupun cuba lukis jarak ni sama. Jangan ubah dia lah. Kalau boleh So jarak dia sama. Lepas tu dia macam terfollow sini je. Kan? Kita dah pernah belajar kan lukisan dalam buku modul warna merah tu. Kalau ingat. Boleh salin 10. Itu sahaja jawapan ni. Markah kita adalah 2 saja. Markah untuk kriteria adalah lambda dia berjarak sama. Ini markah. Markah saya pada ketika lambda dia mesti bersaiz sama. Lambda tahu? Lambda ni Ini lambda lambda ni sebenarnya sama dengan sebelum ni. Kalau boleh dapatkan sama lah Dia macam besar sikit tu. Markah kedua bentuk lah. Markah kedua untuk bentuk. Bentuk yang betul. Kedua markah. Okay. So kalau betul bentuk tapi jarak awak antara lambda tu dah terbesar sikit. So markah awak 1 je. Okay, itu je lah. Dapat? Nak masa ke? Masa bagi tahu 2 minit. Saya okey je. Tak ada. Boleh lukis? Boleh lah lukis kejap. 1 minit. 1 minit setengah. 1 minit 60 saat. Dah cikgu. Dah, bagus. Alright, boleh juga open mic cakap. Bagus-bagus. Dapat dengar suara kan? Suara tu. Alright, settle Tu api awak boleh screenshot. Lupa pula Alright, so seterusnya soalan nombor 4 adalah soalan berkaitan dengan transformers. Okay. Transformers injak naik ke turun? Cikgu. Cikgu tertinggal soalan D. Oh, dia ada? Okay. Ada. Bagus juga. Seding. Janganlah. Mana D? Oh, bawah. Okey, jawapannya adalah kira. Okey, soalan D tu tak susah pun Menggunakan formula apa? Ini sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. So baca soalan. Hal laju gelombang adalah 50. Hal laju adalah huruf V V sama dengan 50 meter per saat. Dan frekuensi adalah 23. So frekuensi 23 Hz. Dapat? Saya dapatkan maklumat. So gunakan formula V sama dengan F lambda. Kita mencari lambda sama dengan V per F lah. So berapakah V? Dapat 2.17 ke? Ya, betul. Bagus, tahniah. Saya pun cikgu. Saya pun, bagus. Ini 50 bagi 23 So dapat adalah 2.17 meter. Panjang meter lah. Dapat Okey. Saya move on Bisa Bagus. Teruskan usaha. Saya cuba screenshot saya pula lah juga. Sama-sama. Sama-sama bergerak maju ke arah kecemerlangan. Okey settle Selesai. Alright. Baru soalan nombor 4 iaitu berkaitan dengan Transformers Transformers. Masih ingatlah dia bukan Transformers yang kat movie tu. Transformers ringkas. Langkah pertama nak tengok 240 volt kepada 5 240 kepada 5. So ini adalah daripada tinggi kepada besar. So saya punya Transformers adalah injak apa? Naik ke turun? Turun. Yes. Okay, so Transformers injak turun. Okay, kenapa dia turun? Sebab langkah pertama power supply kita ni AU ni pergi kepada sini So daripada 240 pergi kepada 5. So dia injak turun. Okay kita dah belajar Okay. Ada soalan? Ada tak yang tak dapat masuk? Tolong message bagi tahu. Okay. Soalan kedua, terangkan mengapa mentol dalam gegolong sukunda menyala. Dah macam baca berita dah. Tapi green screen tak ada. Nanti susah lah dia punya wave awak tak boleh masuk lah keluar Okay, langkah pertama nak ceritakan. Kita mestilah menceritakan arus. Okay, tengok gambar Gambar kalau dia bentuk macam ni, ni nama dia arus ulang alik Boleh? So awak ceritalah, itu adalah arus ulang alik.
ulang alik. Arus satu lagi nama apa? Arus terus. Okay, so Kak Ro, arus terus dia macam bateri ni lah. Sel ni nama dia arus terus lah. Recall sikit lah Okay, apabila arus ulang alik mengalir dalam apa? Gegelung prima. Ruang dia kecil dalam gegelung prima. Prima tu apa? Prima yang mula-mula macam primary school lah. Budak sekolah rendah mula-mula lah. Okay, prima. So kita akan dapat kesan elektromagnet. Kesan elektromagnet terhasil. Okay. Isi yang kedua, boleh cerita juga elektromagnet tadi berubah-ubah. Elektromagnet berubah-ubah memotong gegelung sekunder. Itu isi yang kedua. Okey, isi tambahan boleh juga tambah voltan output terhasil pun boleh jugalah voltan output. Voltan ini, voltan output terhasil pada gegelung sekunder. Ni isi tambahannya pada gegelung sekunder. Okay, isi 3 tapi ambil 2 je lah mana-mana. Any two will do. Alright, any two will do Tolong tulis nama untuk kehadiran Okay, it doesn't really matter sebenarnya kalau awak ada hal dan sebagainya, boleh je tak ada masalah. Saya kan chill je. Siap siap Okay, soalan seterusnya. Berapakah voltan output? Tengok gambar je. Berapa voltan output? Berapa voltan output cepat? 5. Absolutely correct, Sean. So 5 lah. Output adalah out yang kedua lah. Boleh Okay. Settle Nak masa ke? Nak masa salin ni ke? Tapi kita ada pasukan screenshot. Nak cikgu nak. Oh nak. Okay. Alright. Tak ada masalah, boleh. Dah sudah angkat tangan? Nampaklah ada yang ada kat sini. Ada yang bergerak. Thank you Arisha. Alright, Auni, Ain Fatihah dah So mostly dah nampak kat tangan, boleh lah. Okay, dah Okay. Soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah mengira pengiraan berkaitan dengan inilah, berkaitan dengan transformers tadi. Sekiranya bilangan lilitan gelung prima adalah 960. Hitungkan bilangan lilitan bagi gelung sekunder. Okay, yang sekunder Kita dapat formula yang sebelum ni adalah dia adalah NS. Ni macam kena ingat Tapi saya tak tahu ada ke tak ke depan. Tak sure Kalau dapat tengok NS bagi dengan NP. Okay. Sama juga formula dia adalah VS per VP. Boleh? VS per VP. Okay. Jadi untuk ini adalah lilitan So bila lilitan adalah NP sama dengan 960 NP. Dan saya punya nak cari adalah NS Negeri 9. Dan daripada soalan tadi, saya punya VS saya adalah sekunder 5. Dan saya punya VP primer mula-mula. Okay, primary sekolah rendah lah. Sekunder kan awak sekolah menengah, secondary school. Boleh So primary tadi apa? 240. Okay, so masukkan dalam soalan. Okay, quiz. Kira sekarang. Kira lah. Cikgu, NP dia 960 je cikgu. Yes. NP 960. NS nak cari. VS 5 per 240. Matematik biasalah. 20 cikgu, 20. Ya, betul. NS adalah 20. Bilangan je lah Nak tulis bilangan pun boleh. Jangan pula buat volt. Dah salah.
Okay, NS lah buat 20. Okay, 20 itself pun doesn't matter sebab dia bilangan. Dapat? Okay, soalan terakhir, soalan D. Boltan input ulang alik dalam rajah digantikan dengan boltan input arus terus. So untuk soalan ini dia adalah elektromagnet. Dalam soalan ini kita hanya bila letak tukar boltan, mentol tu tidak menyala. Mentol tidak menyala. Kenapa cikgu? Sebab kita tukar tadi daripada AU kan, kita tukar kepada bateri. Kepada arus terus. Okay. Sebab kalau transformers dia mesti AU. Dia mesti arus ulang alik. Sebab dia boleh ubah-ubah kita punya nilai voltan So tidak menyala lah. Sebab kalau bateri ni dia stick je. Dia tak boleh tukar-tukar. So voltan tidak menyala mentol. Ataupun dia menyala seketika, lepas tu dia pop. Dia dah mati. Tak. Tidak menyala je lah. Ayat lain boleh lah. Tidak seketika. Siap. Dah Ada soalan? Tak ada, perlukan masa? Masa nak angkat tangan. Sekejap sikit. Okay. Hari ni kita ambil 12.25. Tak ada lah. Tak? Okay. Boleh. Lepas tu angkat tangan. Okay, thank you. Awak kan ada butang angkat tangan. Saya nak pergi Padlet ke apa ke macam tak payahlah kan. Macam masa je. Kita jalan je terus. Alright, thank you Fazrin, Auni dan siapa tadi? Fatin, Yasmin, angkat tangan, Siti Nur Misalina. Okay, dah Okay, so saya sambung soalan seterusnya lah. Okay, ini adalah soalan yang bab yang paling disukai ramai. So far this chapter doesn't bring any much problem to you, right? Cik, cakap putih pula. Bagian kan? Yes, of course. Suka cikgu BI. Cikgu siapa? Tak Sheila. Sheila. Itulah. Nanti saya PMTP Cik Sheila. Tak ada. Okay. Soalan ke seterusnya. Menunjukkan cahaya merambat daripada udara ke kaca. Pembiasan. Ya, betul. Okay, udara ke kaca dan boleh tengok dia punya R. Tengok gambar lah. So, jawapannya adalah pembiasan. Okay, selesai tak ada soalan sangat lah. Okay, dah Next page boleh? Next page. Boleh. Okay, so kita akan tengok laju cahaya. So awak refer soalan laju cahaya dalam blok kaca dengan berlian. So awak tengok je lah nombor dia kan. Mana yang lagi tinggi? Semestinya lah 5.1 lebih tinggi Okay, laju cahaya 5.1 Raja 5.1 lebih tinggi daripada 5.2 lah. Okay. Ini based on whatever that you can see. Sama juga dengan R. Dalam rajah juga tadi, kalau awak tengok, R untuk 5.1 kan 35. Lepas tu gambar kedua kan 21, right? So tengok gambar je. Jadi sudut terbias mana lebih besar? 5.1. Ya betul. Sudut terbias R Raja 5.1 juga lebih besar pun boleh, tinggi pun boleh lah daripada Raja 5.2. Boleh And seterusnya melibatkan indeks pembiasan. When it comes to indeks pembiasan, dia tak bagi nilai So you have to calculate lah. Boleh kira? N sama dengan sin I per sin R. 2 minit untuk kira. Okay. N sama dengan sin I per sin R. Untuk Raja 5.1, N saya adalah sin 60 kan tu? 60 bahagi dengan sin 35. Untuk Raja 5.2, sin 60 juga. 60 juga betul tak? Okay. Sin 60 bahagi dengan sin 21. Yang ni awak kena kira. Sin I per sin R. Boleh kira? Boleh try dulu? Try test? Dapat kira? Yang kalau Yang 5.2 lebih tinggi. Yes, 5.2 lebih tinggi. 5.2 lebih tinggi Okay.
So jawapan dia tadi boleh tukar colour. Okay, tukar colour sini ya. So jawapan dekat sini adalah indeks biasan 5.2 lebih tinggi daripada 5.1. Boleh lah warna biru. Itu jawapan. Okay, selesai? Selesai soalan. Dah Perlukan masa? Kalau nak masa angkat tangan. Dah cikgu. Dah, bagus. Terima kasih. Baru kita sambung dekat bawah. Menyatakan hubungan. Hubungan basically apa yang kita dah kira, kita just buat assumption lah. Jadi daripada yang kita buat tadi, semakin tinggi kelajuan cahaya. Semakin tinggi kelajuan cahaya. Semakin tinggi sudut pantulan. So dia berkadar langsung semakin tinggi sudut pembiasan. Sudut pembiasan R. Okey. Dan soalan bawah, hubungan antara indeks biasan dengan laju cahaya. Okey, semakin tinggi indeks biasan, semakin tinggi indeks biasan. Okey, awak tengok kalau belian dengan belian kaca dengan kaca. Okey, semakin tinggi indeks biasan, semakin rendah kelajuan lah, semakin kurang kelajuan cahaya dalam medium. Selesai soalan. Yang penting dekat sini adalah ni lah, tinggi, kurang ataupun rendah. Boleh juga cakap berkadar songsang, tiada masalah. Tadi tu pun boleh cakap berkadar langsung. Tapi kena cakaplah siapa dengan siapa. Okay? Kelajuan cahaya berkadar langsung dengan sudut pembiasan. Kena cakap siapa dengan siapa lah kan. Macam Ali suka abu kan. Macam tu lah. Takkan suka je kan. Dia mesti ada subjek. Macam belajar bahasa Melayu lah kan. Dah Dah selesai? Boleh? Okay? Dah? Dah. Alright. So next one. Soalan seterusnya adalah soalan yang masih lagi sama So, itulah saya kata. Kita akan cakap pasal Kelantan sekejap lagi. Okay? Tapi tak apa. So, macam nak buat? So, langkah pertama kita dah belajar. Kita mesti lukis garis normal. Mesti lukis garis normal. Ini ingat lagi cerita tu? Big Bear tu, mak jadi bear tu. Lupa dah. Brave. Brave. Yes, thank you very much. So, jangan pakai pen merah. Tapi saya nak buat pakai pen merah lah. Garis normal Awak mesti ambil pembaris. Bucu dia tu 90 degrees lah. Ini adalah garis normal. Mesti lukis garis normal yang dua lah. Boleh buka label. Garis normal. Yang kedua adalah awak putus-putuskan ikan pada pandangan mata dan awak slightly kat bawah aja. Doesn't really matter how far it is. Just draw a simple fish. Okay. Macam itulah. Macam ikan jerung pun boleh. Baru awak lukis garis. The real garis. Dapat? Itu sahaja. Not as easy as it is lah. Sebenarnya tak susah pun awak lukis tu. Dan kebetulan lukisan tajuk ini adalah tajuk yang mudah lah. Okey, markah pertama adalah kita akan buat sinar terbias yang betul. Langkah kedua, kita lukis kedudukan ikan yang betul. 2 markah saja. Okey, so bolehlah buat anak panah. Dapat Boleh? Itu saja 2 markah. Tidak sukar mendapat 2 markah. Boleh Ada soalan? Tiada. Ada. Kejap. Okey, boleh lukis dulu. Oh, satu lagi tertinggal. Anak panah tadi kat sini. Okey, anak panah Cik Ahmad Ahmad Nawab. Okey, anak panah dia dan juga ikan. 2 minit untuk lukis, tak ada masalah. Kalau ada masa terluang, boleh juga colour ikan. Kalau terluang, dah lah SPM terluang pula Jangan. Jangan. Saya je ada masa lebih. Kan. Thank you. Elok. Dah? Okay. Selesai soalan? Abaikanlah apa-apa benda cerita tu. Itu duniawi semua. Okey dah. Dah. Soalan seterusnya. Boleh move on? Boleh lukis? Boleh cikgu. Screenshot SS. Alright, seterusnya adalah
Baik, ini adalah cerita pasal palang Maltese. Tu tadi nak cerita ni. Soalan ni macam keliru sikit. Towards the end nanti saya hold jawapan sebab saya pun sedang berbincang dengan seorang sahabat lain. Mengapakah jawapan saya demikian. Okay, nanti Tapi yang ini kita buat dulu lah. Soalan 6 ni dia macam sikit lah. Alright, soalannya adalah tentang, kita baca sama-sama lah. Sebab baru first time jumpa soalan kan. Menunjukkan keratan rentas tiup palang Maltese. Masih ingat lagi palang Maltese? Sinar katod dihasilkan apabila elektron terpancar dari katod yang dipanaskan. Ini adalah kita panaskan filament, so dia akan shoot halaju tinggi kat sini warna biru ni halaju tinggi dan dia akan memancarkan shadow Jadi bayang dan kawasan cahaya hijau di atas skrin dipesongkan bila bekalan dihidupkan. Okey, so kita nampaklah bayang-bayang berwarna bukan biru, hijau. Okey, hijau. Ini pun sama. Cuma daripada gambar ni, apa yang kita dapat lihat adalah bekalan VLT kita. Satu ni 3, ini adalah 5. Boleh? Dan satu lagi, kalau awak boleh notice ataupun perasan, pesongan dia, pesongan yang kedua adalah lebih pesongannya lebih besar. Pesongan. Kena tengok sikit lah daripada gambar. Masih lagi kategori tidak sukar, cuma ada 1-2 yang macam keliru sikit. Okey? Baik. Sambung Namakan proses semestinya adalah pancaran termion. Pancaran termion. Okey. Pancaran TERMION. Okey, macam minion tapi termion. Jangan terminion lah. Salah. Okey, yang kedua, nyatakan satu sebab mengapa VLT. VLT adalah nama dia voltan lampau tinggi. Sebab kita nak tenaga yang tinggi untuk soalan ini. Okay, so kita nak menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Tenaga kinetik yang tinggi untuk elektron bergerak. Yang tinggi untuk elektron bergerak. Elektron bergerak dari katod ke anod lah. Okey? Atau boleh juga ayat lain untuk memecut elektron Untuk memecut elektron supaya halaju tinggi. Halaju tinggi ke anod. Itu dia. Bukan dua markah, satu markah tapi 2 pilihan jawapan. Sama ada yang atas atau yang bawah lah. Tetapi key point dekat sini kita nak kinetik tinggi. Okey, yang ini memecut elektron lah, maksudnya laju lah. Dapat? 2 minit? Tak. Okey. Soalan seterusnya melihat gambar So tengok gambar tadi. Kita tengok gambar lah. Okey, gambar dia magnitude beza keupayaan. Bandingkan rajah mana yang magnitude beza keupayaan ni voltan nama lain lah, beza keupayaan pun voltan, V. So V mana yang tinggi? 5 ke 3? Jadi bolehlah cakap, nak ambil yang besar pun boleh, yang kecil pun boleh. Boleh cakap lah magnitude beza keupayaan untuk rajah 5.2 lebih besar. Okey, rajah 5.2 lebih besar boleh, lebih tinggi boleh daripada 5.1. Okey, boleh selesai. Dia masih tengok gambar. Dah? Tak dengar lah. Saya kedengaran. Nak 2 minit ke? Boleh juga. Basic point tengok V. 6.1 dengan 6.2. Nombor salah. Terima kasih kerana membantu. dengan 6.1. Nombor tersilap. So 6.2 bigger ataupun lebih besar daripada 6.1. Satu tu 5, satu tu 3 lah. Hopefully doesn't really matter, tak ada masalah soalan tu. Sudut pesongan. Tadi saya dah tunjuk mana yang sudut terpesong lebih tinggi. Jadi sudut 6.2 juga terpesong dengan tinggi. Jadi boleh tangkap sudut pesongan
6.2 lebih tinggi daripada 6.1. Dia kita tambah 6.2 lebih tinggi, 6.2 lebih tinggi. Boleh? Seterusnya arah dia kedua-duanya arah sama, semua ke bawah. Jadi arah mereka adalah sama. Atau nak tukar panjang sikit ayat, kedua-duanya terpesong ke arah terminal positif. Terpesong ke arah kedua-dua. Ini boleh tubah ayat lah. Kedua-duanya terpesong ke arah terminal positif. So dia semua ke bawah lah. Okay. Terminal positif. Kan BLT saya positif dia. Dah Okay, selesai? Boleh? Ada soalan? Tak ada? Boleh cikgu, dah habis dah. Dah habis dah kan? Okay, bagus. Itulah dia. Soalan ini, bila dia soalan seterusnya. Magnitude. Okay. Nyatakan hubungan antara magnitude beza keupayaan dengan sudut pesongan bagi bayang dan kawasan cahaya hijau. Sebenarnya magnitude bertambah, sudut bertambah lah. Yang 5 tu kan terpesong kan? So dia berkadar langsung. Atau nak buat ayat magnitude beza keupayaan VLT yang tinggi, maka sudut pesongan juga bertambah. So dia tinggi-tinggi lah. Berkadar langsung boleh Maksudnya magnitude beza keupayaan berkadar langsung dengan sudut pesongan. Menambahkan petua. So petua tadi FBI. Petua tangan kiri Fleming. Sebab apa tangan kiri? Sebab kita ada satu benda ni. Tam. Kalau adanya sel, dia adalah petua tangan kiri. Petua tangan kiri Fleming. Jadi bila tak ada ni bekalan kuasa dan sebagainya, dia namanya tangan kanan. Okey, tangan kiri kanan. Selesai? Okey, baru kita sambung soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 juga soalan yang menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara tekanan dan suhu gas bagi jisim tetap. Okey, pada isi padu malah. Ini adalah Bourdon gauge dan juga termometer dan sebagainya lah. Namakan hukum gas. So semestinya lah hukum tekanan. Hukum tekanan. Okey, hukum tekanan. Boleh? So kalau masih ingat, saya ada share satu benda untuk mengingat lah. Okay, saya share apa tadi? PVT kan? PVT. So sini nama dia hukum tekanan. Ini nama dia Boyle, sini nama dia Charles. Okay, so bila hukum tekanan kat bawah, P dengan T kan? Dipadu tekanan dengan suhu. P pressure kan? Tekanan dengan suhu. Okay, dah Seterusnya melukis gambar rajah. Jadi bila P dengan T, dia adalah berkadar terus. Okay, so ambil je garis lurus. Oopsie. Okay, ambil garis lurus. Ambil pembaris Pembaris. Pembaris tak ada pula kat sini. Tak ada. So luruskan je lah pembaris. Garis lurus berkadar terus. Dapat? Okay, so sikit notes tadi. Ulang semula. Sini adalah PVT. PVT. Okay. So ini adalah V dengan T. Ini juga adalah P dengan T. VT, PT garis kadar terus Cuma dia kat sini baru dia kadar songsang. Ini kalau dia PV. Boyle, Charles dan juga hukum tekanan. Boleh? Satu benda untuk memorize lah. So that you won't be tak confused lah. Boleh? Bantu ke? Tu macam lagi pening. So nanti untuk soalan ni kan PT kan yang kita nak ni.
So PT berkadar terus lah. Dengan syarat T saya mesti dalam unit Kelvin. Ini pun T saya unit Kelvin. Okay lah, unit Kelvin. Boleh Seterusnya, can we move on? Thank you very much. Soalan seterusnya adalah nyatakan suhu gas apabila tekanannya sifar adalah negatif 273 darjah Celsius dalam Celsius. Suhu mutlak, suhu sifar mutlak. Okay, saya sedang juga merangka satu projek suhu sifar mutlak. InsyaAllah lah kalau dapat kita share. Okay, buat ada benda-benda yang macam berkaitan dengan fizik yang macam confused tu, kita cuba buat animation a little bit lah. Alright, settle? Selesai. Barulah pengiraan. Pengiraan di bawah ini adalah tekanan gas satu bekas adalah 3.2 kali 10 kuasa 5 Pascal. Suhu dia 2. Lepas tu suhu seterusnya dia P32. Langkah pertama, tadi saya dah cerita, suhu saya mesti dalam Kelvin. Maka tukarlah kepada Kelvin. 2 campur 273 jadilah 275 Kelvin. E yang seterusnya adalah 32 tambah 273 dapatlah 305 Kelvin. Ada dua suhu. Okey. So masih lagi sama P1 kita ni lah P1. Saya salin lah. P1 dengan T1 ini T2. Jadi bila dia gambar macam tu, hubungannya akan jadi P1 sama dengan P2 T2. Boleh kira? Okey, masukkan dulu persamaan. P1 saya adalah 3.2 kali 10 kuasa 5 Pascal bahagi dengan T1 273 Kelvin. Tak payah buat K lah. Kan confuse pula kilo nanti awak buat. Buat je lah 273. Okey, so sama dengan ini adalah 305 nak cari P2. Okey, boleh kira dulu? Boleh kira? Jawapannya adalah boleh kira 2 minit, boleh kira. Bukakan kalkulator. Saya 3.55 darab 10 kuasa 5. Absolute correct. Thank you. 3.55 kali 10 kuasa Minit dia Pascal. Kalau lupa tengok dalam soalan. Okay, kalau lupa tengok dalam soalan. Boleh Selesai? Okay. Saya nak masa ke? Nak masa bagi tahu, jangan risau. There's nothing to be rushing about. Wow. Roundabout je banyak. Dah? Okay, saya sedang SS. Buatkan SS. Dah? Okay Dah Okay. Ada soalan tak ada Okay. Soalan seterusnya, next page, adalah soalan periuk tekanan. Okay, kalau ada dekat rumah, bagus juga. Kalau tak ada, satu hari saya bawa kat sekolah, kat rumah dia. Okay, satu periuk yang berfungsi sebagai periuk tekanan. Alah, awak semua ada je kat rumah. Periuk tekanan ni biasa je. Pressure cooker cakap putih. Cakap Melayu periuk tekanan lah. Okay, ini adalah injap keselamatan. Baju kita tutup, lepas tu dia masak lah. Okay, ada macam-macam periuk tekanan yang ada dekat pasaran. Okay, so menggunakan teori kinetik gas. Ini adik-beradik dengan kimia. Jadi jangan pisahkan kami. Kami memang adik-beradik kimia dan fizik. So menggunakan teori kinetik gas, terangkan mengapa tekanan udara dalam periuk bertambah apabila suhu bertambah. Awak akan cerita pasal dia pergerakan, pelanggaran dengan dinding. Sama je dengan kimia. Lain ke? Lain cerita dia. Sama kan dengan kimia? Sama kan? So cerita je sama-sama. So langkah pertama bila kita membekalkan suhu, semestinya lah apa yang bertambah? Tenaga kinetik yang akan bertambah. Sebab kita dah bekalkan suhu, kita dah buka switch kan, dah nyalakan ke. Okey. Yang kedua, isi kedua. Mudah je ini je betul. Dah siap. Isi pertama, tenaga kinetik bertambah sebab saya dah supply suhu. Yang kedua, saya akan cerita pasal kadar pelanggaran molekul-molekul yang bertambah. Kadar pelanggaran apa? Molekul bertambah dengan dinding bekas dan sebagainya lah. Bertambah dengan dinding bekas pun boleh dengan dinding. Atau boleh juga tambah ayat lain yang mana kadar perubahan momentum.
Ini dia tak nak kawan dengan kimia, dia nak cakap juga fizik. Okay? Dia katalah kadar perubahan momentum pun boleh. Kadar perubahan momentum tu kan, momentum kan berlanggar-langgar. Okay? So kadar perubahan momentum antara zarah dan dinding. Antara zarah dan dinding bertambah. Okay? Mana-mana dua? Markah ada dua je. So saya bagi banyak sikit pilihan jawapan lah. Mana-mana dua. Kat sini, lepas tu kadar pelanggaran bertambah dan kadar momentum pun bertambah. Siap? Nak 2 minit ke? Boleh juga 2 minit. Okey. Selesai? Selesai boleh angkat tangan. Okay. Dah? Alright, thank you very much. Seterusnya, cadangkan satu pengubah suaian kepada periuk untuk membolehkannya berfungsi dengan selamat. Okey, berfungsi dengan selamat. Kita akan gunakan dinding aluminium yang lebih tebal. Gunakan dinding aluminium yang lebih tebal. Atau kita letakkan kunci pada penutup. Sebab dia terlalu kuat tenaga dia, takut nanti dia meletup. Okey, dia terbuka sendiri. Kunci ataupun klip nama dia. Ada satu kisah yang mana pressure cooker tu dia meletup Lepas tu orang tu accident lah. Minor surgery lah lebih kurang. Kalau boleh Google. So dia kena selamat. Sebab tenaga tu terlalu kuat sebab dia tertutup. Dapat? Kena kunci lah. Boleh Seterusnya. Saya sambung lah. Okey. Saya sambung seterusnya. Okey. Next Next one adalah nyatakan sebab. Kerana tekanan tinggi tadi kan, so kita buat ubah suaian supaya dia dapat menahan tekanan tinggi lah. Dapat menahan tekanan tinggi. Tekanan tinggi dalam periuk. Atau dia mengelakkan pecah ataupun untuk mengelakkan dia tu terbuka pun boleh. Sebab tengah-tengah masak dia terbuka, bahaya Okay. Boleh? Selesai? Baru kita sambung seterusnya. Masih lagi berkaitan dengan elektrik. Sebuah lampu pijar. Lampu ini menggunakan tungsten sebagai filament. Dalam ni tungsten Ni warna biru ni. Kita punya filament. Bahannya tungsten. Apakah perubahan tenaga? So lah tak ada masalah lah. Kita on tu mula-mula tenaga elektrik. Dan dia akan berubah kepada tenaga cahaya dan juga tenaga cahaya dan tenaga haba. Siap. Boleh? Mudah sajalah soalan ni. Ni soalan sains sebenarnya. Lower form ni sains. Okay Ada soalan? Boleh saya move on to the next question? Boleh kita go as far as we can. Boleh. Yeah. Bagus. Seterusnya adalah soalan mengilebatkan pengiraan. Masih lagi level mudah juga Ini adalah kuasa. Kuasa adalah P power 20 watt. Dengan rintangan R adalah 120 ohm. Okey. Dan ini digunakan pada masa 2 jam. T saya adalah 2 jam. Tetapi untuk soalan ini kita kena tukar kepada saat. So 2 darab 60 tukar kepada saat. Okey. Tukar kepada saat, kira je lah. Okey. So untuk soalan pertama kita akan kira arus yang mengalir dalam mentol. Okey, datang daripada formula. Kalau tak boleh ingat, dia P sama dengan IV. Tetapi kita tak ada V. So kita akan buat P sama dengan I. V ni kan IR. Okay, V sama dengan IR. Boleh?
So dapatlah P sama dengan I kuasa 2R. Kalau boleh ingat P sama dengan I kuasa 2R, okey je. Cuma kalau tak boleh ingat, awak ingat datang daripada mana. Okey. So kita akan gunakan P sama dengan I kuasa 2R. Okey. So dapatkan I saya 1, 2, I. Oh, nak cari I. Harus. Okay, nak cari I. Harus cari I. So okay, nak cari I. Jadi kita boleh kira lah. P saya 20. I nak cari R 120. So I kuasa 2 sama dengan 20 bahagi 120. Boleh kira dengan kalkulator? 0.41 kau. 0.41. Ya, dah square root kan? Dah square root juga. Betul. So kalau ambil 2 titik perpuluhan je, dia tak sama jawapan ke cikgu? 0.41. Kalau better ambil 2. Oh. Atau 3. The 2 atau 3 lah. Okay. So kena square root dan seterusnya lah. So 20 bagi dengan seterusnya lah. So boleh dapat jawapan. Nanti akan dapat square root punca kuasa jawapan akhir ni lah. Okay, saya beli kalkulator. Pergi mana tau? Sekejap ada, sekejap tak ada. Boleh Okay. Saya move on. Kan? Ke nak 1 minit? Boleh salin terus pun tak apa. Tak nak masa pun cakap 11.30. Lepas dah So dah raise hand, so okey lah Raise hand terus siap ke? Okay, ataupun nak masa beritahu. Boleh open mic and so on. So we move on to the tenaga elektrik. Tenaga elektrik adalah energy. So energy is actually energy sama dengan P kali T. Ingat lagi? P kali T. Tetapi P saya kan P kali T Okay, energy saya nak pakai I kuasa 2R sebab dia melibatkan rintangan dalam tu lah. Okay. So I saya tadi 0.41 kan. 0.41 kuasa 2 darab dengan R. R saya rintangan dalam soalan 120 kali dengan masa. Kali dengan masa tadi tukar kepada saat. 6 kali 2, 12. Alamak, ni kira. Okay. Ni kira. So tukar masa tadi 2 darab 60 darab 60. So masa saya 7,000 je. Yes, 7,200. Lepas tu darabkan ke semuanya. Okay, kita kira sama-sama. Darab 1.45 darab 10 kuasa 5. Kuasa 5, betul. Thank you very much. Unit je kau. Unit saya tak tahu. Unit energy, Joule. Alright. Energi tenaga kan? Mana-mana tenaga pun Joule lah. Tenaga apa, tenaga elektrik, tenaga cahaya dan sebagainya. 11.30. Memerlukan masa berehat tak Okay, boleh move on Okay. Sebab sunyi sangat. Hello. Echo. Tak ada Gema. Nak try test gema pula. Gema bilik ke? Okay, saya screenshot lah. Okay. Siap nak masa kan? Tak ada, tak hendak, tidak mengapa. Okay, boleh Saya sambung soalan C Boleh cikgu, boleh. Okey, soalan C. Menunjukkan memilih lampu pija kah, lampu Kalimantan kah atau lampu diode LED. Tapi sebenarnya sekarang ni memang kita dah pakai LED je So lampu pija ni zaman dulu punya. Lampu Kalimantan ni yang rumah saya ada lagi. Dia panjang dia macam ni, dia panjang lampu CFL. Dan lampu LED. Okay. So kat sini kita akan pilih mana yang paling baik. Semestinya lah kuasa rendah tapi dia energi. Kita nak energi yang digunakan rendah. Tapi kita nak tenaga haba yang paling sikit. Maksudnya tak panas sangat. Haba dia heat absorption. So LED lah di answer. Supaya jangka hayat pun lama tu. Okay. Jadi untuk ini kita akan pilih apakah kuasa. Kita nak kuasa dia rendah in case
untuk kita nak bekalan elektrik kita lah. Maksudnya tak mahal lah kita punya elektrik. Okay, kuasa dia rendah je. Okay. Dan sebabnya kadar penggunaan tenaga kan. Nanti bil kita ni jimat lah. Okay, kadar penggunaan tenaga rendah. Kadar penggunaan tenaga rendah ataupun kos rendah. Okay, lebih kepada kos. Okay, kos rendah tadi. Okay, dapat Seterusnya, boleh sambung? 1 minit setengah. Okay. Boleh? Bagus. Thank you very much. Boleh. Next one adalah jangka hayat. Jangka hayat dia mestilah nak lama Jangka hayat yang lama supaya dia tahan lama. Maksudnya tak payahlah tiap-tiap kali nak kena tukar setiap sejam. Jadi untuk kos rendah juga. Maksudnya beli sekali pakai sebulan. Sebagainya lah. Kita taklah pakai tiap-tiap hari Dan tenaga haba. Kita nak tenaga haba yang rendah. Maksudnya bila duduk dalam bilik tu dengan mentol tu tak adalah panas kan. Tak adalah panas sangat. Masih lagi ada haba. Tapi dia rendah sahaja. Okay. Maksudnya kurang tenaga terbazir. Maksudnya tenaga saya tidaklah banyak sangat dekat haba. Dia lebih kepada supply kepada the energy itself untuk cahaya. Okay. Seterusnya pemilihan absolutely lah LED Kalau pergi kedai elektrik pun memang LED lah yang paling dicari-cari. Okay. Dapat? Soalan selesai. Dapat 8. Okay. Seterusnya sambung Okay. Seterusnya adalah soalan 9. Wow, amazingly soalan 9. Ini juga adalah tugasan bagi mereka yang dah hantar tak apalah. Tapi yang tak hantar lagi jangan risau, memang dia lambat. Saya tak ada masalah. Okay. Okay, soalannya adalah menunjukkan 2 spring. Baca dulu. 2 spring. 2 spring sama panjang. Diperbuat daripada bahan yang sama tetapi berbeza ketebalan. Okay, dia dah cerita spring ni sama panjang Okay. Dan pemanjangannya diletakkan juga jisim 200 gram. Dua-dua 200 gram Dua-dua benda yang sama. Cuma bezanya dekat sini, sini lebih tebal. Sebelah kiri ni lebih tebal. Sebelah satu lagi kanan dia tak berapa tebal Okay, ala-ala je. Okay. Beban sama daya sama bawah. Boleh kena tengok gambar Jadi definisinya adalah apakah pemalas spring? Pemalas spring ialah daya yang diperlukan. Yang diperlukan untuk menghasilkan seunit pemanjangan. Okey, pemalas spring adalah daya. Dia datang daripada mana? F sama dengan KX. Sebenarnya masih ingat lagi hukum Hooke? Okey. So kita nak tanya apakah K? K ni pemalas. K adalah daya untuk menghasilkan 1 unit pemanjangan. X ni kan pemanjangan. So kalau boleh ingat formula ni, tapi bukan apply directly. Awak ceritalah. So dia adalah daya yang diperlukan untuk menghasilkan 1 unit pemanjangan. X ni pemanjangan. Okay. So it is better for you to faham konsep dulu baru boleh buat penerangan. Okay. Dapat dapat daripada formula tu sebenarnya. K ni. K ni pembalas spring. K ni pembalas spring. Okay. Boleh soalan? Saya sambung ke? Nak break? Nak 2 minit tu salin? Boleh cakap Boleh bercerita? Barang masalah terbuku di hati? Tak ada. Okey? Dah? Saya sambung? Boleh Okey, bandingkan saja. Okey, bandingkan tu, tengoklah gambar. Langkah pertama kita nak bandingkan ketebalan. Okey, langkah pertama nak bandingkan ketebalan. Jadi bila tengok ketebalan dawai spring, mana lebih tebal? Gambar yang sebelah kiri lah kan? Okey, so kita akan ceritalah. Okey, ketebalan untuk Raja 9.1 yang mana lebih tinggi? Okey. 9 Okey, ketebalan spring A ke B? Kan gambar dia AB kan?
Yes, AB. Okay. So ketebalan spring untuk raja A Okay, so boleh buat ayat lah. Ketebalan spring untuk raja A lebih tinggi daripada raja B. Okay, sebab dia suruh cerita A dengan B lah, berbezakan gambar. Sambung lagi, isi kedua adalah tentang pemanjangan spring. Isi kedua adalah pemanjangan spring. So, pemanjangan spring. Okay. Untuk raja A, dia lebih kecil daripada B. Okay, tengok gambar. Gambar tadi dia kan, dia tak panjang sangat. Yang B lagi panjang sikit. Alright, isi yang ketiga, daya. Tadi saya dah kata kita letak dua-dua beban yang sama. So, bila beban yang sama, daya mereka adalah sama. Untuk kedua-dua raja. Kedua-dua raja. Okay. Dah, 3 markah. Okay, daya sama. Alright. 1 minit untuk salin, tak ada masalah. Boleh. Baru kita sambung yang bawah lah. Okay. Dah? 1 markah, 2 markah, 3 markah. Kita ada 3 isi lah. Kena buat dalam esei, kena tulis lah. Elakkan menggunakan jadual. Alright, soalan seterusnya. Hubung kaitkan ketebalan dengan pemanjangan spring. Jadi untuk ini, ketebalan yang bertambah, maka pemanjangan spring akan berkurang. Pemanjangan spring berkurang. Sebab tengok gambar A kan, dia punya tebal tapi dia tak panjang sangat. Okay? So, pemanjangan spring berkurang. Dia berkadar songsang pun boleh. Okay? Yang kedua, kalau ketebalan bertambah, pemalas spring juga bertambah. Pemalas spring ni K. Okay? Alright, nak 1 minit? Tak ada? Nak cikgu jap. Okay, bagus. Respon. Bagi tahu lah, tak apa. Boleh je. 1 minit. Laju-laju sangat pun bukan nak pergi naik kereta api pun. Tak mana pun. Kita masih di sini. Okay? Siap boleh angkat tangan? Atau turun tangan? Bagus, terima kasih. Farzana. Apa lagi satu? Auni, okay. Terima kasih Auni dah angkat tangan. Ain, Fatihah pun angkat tangan. Dah? Okay, boleh ikut Okay, so seterusnya seterusnya saya pergi seterusnya. Okay, soalan seterusnya menunjukkan graf daya melawan pemanjangan. Ini X, ini F. Tadilah formula dia F sama dengan KX. Okay, So kita ulang kaji sambil tengok soalan baguslah Ataupun nanti nak pergi bawa semua nanti tak terkejar So X bagi 2 spring berbeza. Satu ni macam ni, satu lagi sini lah, E dengan Q. Jadi soalan dia bila dia translate dia tertinggal perkataan Yang ini sebenarnya yang manakah spring yang mempunyai tenaga kepayaan yang lebih besar? Tambah sikit perkataan besar sebab bigger elastic. Okay, dan juga beza pemala spring besar. Tertinggal perkataan besar tu sebab dia translate ni mungkin tertinggal perkataan besar. Tentukan spring mana yang mempunyai tenaga kepayaan kenyal yang besar daripada bahasa Inggeris ni, bigger. Okay, so semestinya lah kalau tengok dia punya kecondongan K kita jugalah. So Q lah yang mempunyai pemalas spring yang besar lah. Q. Dapatlah 1 markah. Okay. Kenapa?
Okey, bila kenapa baru cerita K ni datang daripada kecerunan. Kan Y sama dengan MX kan? So M ni kecerunan. So K adalah pemalas spring, K adalah kecerunan. Jadi untuk isi yang pertama adalah isi tajuk matematik sebenarnya. Pemalas spring mewakili nilai kecerunan. Mewakili nilai kecerunan graf. Okey? Atau boleh juga buat pemalas spring sama dengan nilai kecerunan pun boleh. Okey? Isi yang kedua, tenaga keupayaan kenyal. Daripada soalan ini tadi, tenaga keupayaan kenyal adalah luas bawah graf. Okey? Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan luas di bawah graf. Okay, ini kita ulang kaji semula. So F sama dengan KX. So bila luas bawah graf segitiga ni akan memberi nilai tenaga keupayaan kenyal, energi dia. Okey. Jadi bila tambah lagi pemalas spring bertambah, maka tenaga keupayaan kenyal pun akan bertambah. Okey. Boleh. So markah ada 3. 1, 2, 3 lah. Dapat? 3 markah. Saya bagi markah untuk tambahan. 1, 2, 3. Markah tambahan ni tak berapa kuat sangat lah. Tapi boleh letak lah. Boleh tambah sebagai tenaga keupayaan kenyal diberi dalam formula setengah KX prosedur pun boleh. Okey. Selesai. 4 isi tapi 3 je. Ambil the first 3 lah. The last one tu menerangkan formula. Tak adalah sangat-sangat tu. Alright. Ada soalan? Tak ada? 1 minit untuk salin. Yes. Boleh. Saya bagi masa. Dan aku dah pun nak ngantuk lah. Tak ada lah. Okey. Selesai? Selesai. Ya. Terima kasih. Selesai Okay. Okay, dah cikgu. Next one. Cerita berkenaan dengan pistol mainan. Okay, tapi bila pistol ni dia ada elastik ataupun tenaga yang tersimpan dalam pistol. Okay. So soalan dia adalah satu pistol mainan spring pistol yang RM2 punya kedai bukan yang mahal punya So dekat sini ada ball bearing. Kalau nampak dalam ni ada ball bearing. Dia ada ball bearing dan pistol mainan tidak boleh menembak sasaran yang jauh. Dekat je kan. Jadi kita kena ubah suai kepada struktur pistol mainan untuk membolehkan ball bearing alah bola ni, ball bearing lebih jauh pergi dia dan kena sasaran. So awak kena buat perubahan sikit. Ball bearing ni tadi coming from ada spring dalam. Okey, sebab ni pistol lama pistol yang bukan evolve ni lah. Sekarang kan dah pakai bateri je kan. Yang ni dia pakai ball bearing. Okey. So cerita zaman dulu kala lah ni Jadi kita akan cerita tentang diameter dawai tadi. Okey, diameter dawai. Jadi langkah pertama dalam tu ada diameter So ciri dia dan juga sebab Ciri dan juga sebab. So diameter dawai dia mestilah diameter dawai spring mestilah besar. Atau boleh cakap dia tebal. Okay, tebal maksudnya pemalas spring dia akan menghasilkan nilai pemalas spring tebal. Dan juga boleh juga cakap tenaga keupayaan
kenyal yang besar. Okey? Dapat? Okey. Untuk isi kedua, kita punya spring tadi tu juga kriteria dia, kita nak pemalas spring dia tebal. Okey? Kriteria tadi. Okey, untuk soalan ini, pemalas spring tebal boleh jadi ciri dan boleh jadi sebab. Boleh boleh jadi ciri dan boleh jadi sebab. Ataupun pemalas spring besar. Tadi diameter, ni pemalas spring. Okey, dan kenapa kita masih lagi nak tenaga keupayaan kenyal yang besar? Tenaga keupayaan kenyal yang besar. Atau bila kita nak tembak tu, kita nak tenaga kinetik yang tinggi lah. Tenaga kinetik yang terhasil tinggi. Adalah tinggi. Supaya apa? Boleh juga tambah laju berbola tadi tinggi. Laju berbola tinggi. Boleh Itu baru isi yang kedua. Okey. Seterusnya, saya nak spring saya kenyal. Kenyal maksudnya dia boleh bounce back and forth lah. Bounce ke belakang depan supaya dia mudah dimampatkan. Mudah mampat. Selesai. 1, 2, 3. Isi yang keempat. Saya nak ketumpatan berbola rendah. Berbola tu tadi kan, saya nak dia rendah ketumpatan dia. Atau saya nak jisim berbola rendah. Kenapa nak rendah? Ni ayat biasa. Saya nak dia ringan lah. Okay, tak nak pistol tu berat sangat kan? Pistol mainan je pun Jadi atau nak boleh buat ayat, dia adalah jisim kecil. Dapat 4 isi. Isi kelima, last sekali. Sampai border dah. Alright. Biasanya pistol kita akan atas sikit supaya dia boleh shoot. Dia parabolik lah Allahu Akbar. Okay. So kita akan letakkan pistol di 7. Di 7 tinggi sedikit. Tinggi sedikit daripada sasaran. Okay, tinggi sedikit daripada sasaran. Kenapa? Supaya biasalah dia akan ada daya tarikan graviti juga last sekali So patutlah kena tinggi sikit. Daya tarikan graviti yang akan menarik berbola ke bawah. Habis 5 isi. Wow, tak nampak. Okey. Boleh kot Kata. Saya bagi 1 minit. 20 saat. 1 minit 20 saat. Boleh salin Saya teruskan Nanti screenshot tak salin. Iklan Iklan apabila saya dapat feedback yang awak hantar untuk modul tu kan, hantar kat Pak Gad kan. So nanti later bila dah habis, hantar jugalah kat Pak Gad. Okay tak? Bila awak hantar modul yang sama-sama lah, macam modul PSI ke kan, kalau kita punya dah habis, awak hantar jugalah. Saya pergilah kat Pak Gad tu, ambil. Sejuk tak? Soalan? Modul tebal ni. Kan? Dia ada kan, dah isi kan? Dah. Ambil lah modul tebal ni. Okay, saya semak je lah. Walaupun tulisan macam-macam pun ambil je. Boleh? Nantilah, bukan sekarang. Belum siap lagi kan? Modul yang Isnin tu. Modul Isnin tu kan? So, nanti bila dah habis tu, mungkin dalam bulan 12 ke. Tak tahulah bila dah habis. Send dia lah. Send dia lah apa yang ada. Okay? Kat tu nanti saya ambil. Ada soalan? Tak ada. 1 minit setengah. Dah ngantuk? Nak pukul 12 ke? Alright. Ada Okay. Siap kot.
Selesai soalan ni. Saya buka next page atau nak screenshot boleh juga. Okey. Sambung. Soalan 10. Okey. Soalan 10 bertanya tentang keradioaktifan. Bila keradioaktifan, dia bukan saja yang sukar. Saya suka radioaktiviti. Tak adalah. Allahu Akbar. Time ni pula dia nak mengada-ngada. Okey. Okey. Okey, Rajah menunjukkan kadar penyusutan radioaktif untuk xenon 133, tidak perlu hafal namanya. Kita baca je. Okey. Yang kedua, radioaktif untuk iodine 131. Nak hafal tajuk kimia. Fizik tak payah hafal. Ini nama dia xenon 133 dan ini bawah nama dia iodine. Iodine. Berapa iodine? 131. Okay, when it comes to soalan ni adalah radioaktiviti lah. Separuh hayat sebenarnya separuh hayat ulang semula, separuh adalah 2000 bagi 2 dapatlah 1000 ni separuh hayat. Yang ini pun sama, bagi 2. Okey. Dan daripada sini separuh hayatnya kalau nampak gambar, separuh hayat ni tadi, ni adalah separuh hayat. Apa-apa dibagi 2 daripada nilai besar 2000 kan? Bagi 2 lah, dapatlah 1000. Boleh faham Okey. Lepas tu kita dapatkan nilai, pergi pada graf dan bawa dia turun bawah untuk nilai yang kita dapat separuh hayat yang kita ada untuk hari ini. Yang pertama adalah 5 minit. Boleh? Tu je lah. Yang bawah pula. Yang bawah mungkin boleh pakai color lain. Maybe the blue one. So separuh hayat 2000 bahagi 2 dapat 1000. So, daripada sini sambungkan graf. Pergi kepada pantulan dia. Dapatlah 8. Jadi separuh hayat untuk yang kedua 8 unit dia. Minit. Boleh faham? Okay, kita recall, kita ulang kaji sikit lah Okay, seterusnya. Dah Alright. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan penyusutan radioaktif? Okey. So, definisi. Kena salin. Satu proses di mana satu nukleus yang lebih stabil. Yang lebih stabil melalui yang lebih stabil menjadi stabil lah. Yang lebih stabil. Satu nukleus yang lebih stabil menjadi stabil. Okay, menjadi stabil melalui pemancaran sinar radioaktif. Okay, melalui pemancaran sinar radioaktif. Ini bukan lebih stabil ni. Sorry Yang ini tidak stabil. Daripada tidak stabil menjadi stabil. Okay, saya betulkan. Satu nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil melalui pemancaran sinar radioaktif. Okey, siap. Radioaktif. Key point, tidak stabil menjadi stabil. Okey, tidak stabil pada stabil melalui pemancaran sinar radioaktif. Satu markah aja. Boleh? Memerlukan masa? Boleh juga buat definisi. Nak masa? Tak ada masalah. Dah siap Farzana? Angkat tangan. Bagus. Okey. So tadi kita dah tengok kan separuh hayat. So sama juga soalan ini membandingkan Rajah 10.1 dan 10.2. Okey. Bandingkan bentuk graf. Okey. Bandingkan bentuk graf. Jadi jawab satu-satu lah. Markah ni 5 ni. So 1 per 1 sampai ada 5.
Okey, markah yang pertama, kita akan cerita bentuk graf. Bentuk graf untuk kedua-dua raja. Bentuk graf. Okey, membentuk lengkung yang sama. Boleh? Lengkung dia sama kan contoh? Atau apakah nama lengkung itu? Maths. Exponential. Graf eksponen nak belajar kan? Ni kan? E kan? Y sama dengan EX. Betul tak? Belajar math ke? Tak nak. Okay? Ada kat sini ke tak ada ni? Muskil. Ada. Boleh? Y sama dengan EX tu? Exponential graph. Ada cikgu, ada. Exponential graph sama Belajar kan? Tu tak belajar? Tak tahulah. Okay? Exponential graph ni nama dia graf eksponen. Kena tahulah kalau boleh. Okey, yang kedua. Aktiviti awal adalah sama. Kenapa? Dua-dua adalah 2000 kan? Itu adalah aktiviti awal. Aktiviti awal adalah sama. Kenapa sama? Sebab mula-mula kedua-duanya mempunyai nilai 2000 tadi. Okey, tengok gambar Tengok gambar lah. Saya refer belakang nanti lari. Okey, 2000 Mula-mula 2000. Boleh? Alright, isi yang ketiga. Cara aktiviti berubah. Aktiviti ini berubah. Kat sini saya tulis nombor 3. Aktiviti berkurang dengan masa berkurang dengan masa. Okey, maksudnya semakin berkecil lah, berkurang dengan masa. Okey, baru cerita untuk masa separuh hayat. Masa mana yang panjang? Satu tu 5, satu tu 8. Siapa yang besar? Okey, boleh cerita dekat sini lah. Masa untuk menjadi separuh. Masa untuk menjadi separuh adalah, siapa yang tinggi? Nak cerita gambar kedua pun boleh juga. Adalah lebih lama untuk raja yang kedua. Adalah lebih lama untuk raja 10.2. Okey, 10.2 berbanding 10.1. Dah? Itu adalah 4 markah. Markah kelima, namakan. Bila namakan, apakah namanya? Namanya adalah separuh hayat. Boleh? Markah kelima, namanya adalah separuh hayat. Namanya separuh hayat. Selesai 5 markah. Ni markah kelima. 1 minit untuk salin. Dah pukul 12 pun. Okey, habis? Tak adalah. 12 suku boleh? Ke 12.20? Ke 12.25? Ke 12.5? 12.5. Wow, okey 12.5. Tengah. 12.5 Awak okey lah, awak diam je. Tengah makan nasi lemak ke apa Buang tu, Ain tak ajar. tahu. Cikgu tak ada. Kan? Tengah makan tu ke, nasi biryani ke. Saya tengok tak ada orang. Atas Tak ada meja tu. Atas meja? Wow. Kita orang ikut cikgu. Oh, kita tak boleh, boleh tu. Atas meja bagus. Tapi saya pernah juga kursus online, saya tengah goreng ikan. Saya dengar tapi saya goreng. Dah ada kursus pukul 11 tengah hari. Tengah masak kot. Okay, dah. Okay, iklan. Okay. Alright. Contoh lah. Yang penting fokus lah. Cik Iwa, awak kena sedia jawapan kan? Dah Okay, so saya sambung. Tajuk radioaktif muka surat seterusnya. Dah ada salin lah kot. Iklan pun sampai. Okay. So ini yang dikatakan tadi. Radioaktif yang kita perlu kenal pasti dengan baik lah. Oopsie, salah pula doh. Okay. Dia memerlukan kelembutan rupanya. Okay, soalan seterusnya. Menunjukkan satu susunan ringkas peralatan dalam sistem mengawal
ketebalan kepingan aluminium. Jadi when it comes to aluminium, alpha, beta, gamma, kena tengok siapa yang boleh pakai. Okay, sebab aluminium. Dia bukan kertas dan sebagainya lah. Okay, jadi kita ada pakai ni untuk kilang. Kita nak detect je lah tebal keping aluminium. Kalau aluminium tu melebihi kriteria yang kita punya QC, quality control, kita buang. So kalau tepat, baru masuk dalam kotak untuk pergi kilang. Untuk kita kilangkan lah, bungkus dan packing. Alright, so namakan ataupun anda diperlukan untuk mengubah suai susunan peralatan dalam sistem pengawal ketebalan kepingan aluminium. Untuk tajuk ini dia ada macam-macam yang kita boleh buat. Kita check tebal aluminium. Kita juga check air punya aras air kotak pun sama. Tu air kotak. Itu pun radioaktif bahan. Dan juga ni kepingan aluminium lah. So ada 4 isi yang telah disediakan untuk awak. So awak hanya perlu tambah lagi 1. Macam tertinggal soalan ke? Cikgu. Kan soalan B. Allah. Oh, B tertinggal kat sini. Okay. Patutlah lain macam. Okay, B tertinggal. Sama B dulu lah. Sebab B dah masuk jawapan sini. So saya buat kat tempat lain Soalan B tadi, berdasarkan ciri-ciri zarah alfa, terangkan mengapa isotop memancarkan zarah alfa tidak sesuai sebagai penyurih dalam bidang perubatan. Maksudnya tak sesuai untuk kita punya perubatan lah. Okay, saya sambung dekat gambar lain. Okay, dah tak muat Okay, so kita nak berceritakan tentang zarah alfa dan juga untuk perubatan. So dia tidak sesuai. Kenapa? Why? Alright. Kerana apa? Zarah alfa, dia punya kriteria, zarah alfa ni kalau boleh tengok, dia sebenarnya mempunyai kuasa pengayunan yang tinggi. Pengayunan yang tinggi. Kenapa dia tidak sesuai? Tidak sesuai. Okay, kita dekat soalan B Okay. Kerana apa? Sebab ia akan merosakkan sebenarnya. Ia akan merosakkan sel. Merosakkan sel atau dia berbahaya. Berbahaya atau dia akan menyebabkan mutasi. Pernah dengar mutasi? Mutasi tu macam Ninja Turtle, Teenage Mutant kan? Mutant. Perkataan dia mutant. Ninja Turtle kan mutant. Dia orang tapi dia Ninja Turtle. Mutant. Tapi kalau mutant manusia, dia tangannya bengkok. Okay? Ataupun nak jadi muka tapi tak jadi muka. Macam tu lah Alright, seterusnya. Dia juga kerana kuasa penembusan yang rendah. Kuasa penembusan rendah. Kedua. Oh, ni yang kedua. Kuasa penembusan rendah. Ini isi yang kedua tadi sebab yang ketiga dia kuasa penembusan rendah. Kenapa kuasa penembusan rendah? Sebab dia tidak dapat dikesan oleh alat pengesan. Yang keempat, dia tidak dapat dikesan. Tidak dapat dikesan oleh pengesan. Okay. Atau dia tidak boleh menembusi badan. Menembusi badan manusia. Atau juga boleh juga cakap dia boleh disekat oleh kulit lah. Boleh disekat oleh kulit. Dengan mudah. Okay. So any 4 will do. Mana-mana 4 lah. Tapi suggested the first one, second one, third one. Yang ini yang boleh terima 4. Yang lain tu tak berapa kuat. Okay, selesai. Boleh 1 minit, tak ada masalah. 1 minit tu salin. 1 minit tu salin. Iklan, kalau ada kekangan dan sebagainya, tidak mengapa untuk tidak menghadirkan kelas lah. Saya akan share recording.
Atau boleh semak jawapan. Yang penting buatlah. Yang penting ada isi. Tama-tama ada dah kertas trial Ada kertas trial negeri lain. Kita sedaya upaya akan buat sebaik mungkin. Siap? Dah siap boleh angkat tangan untuk salin? Okay, Ain, Arisha dah siap angkat tangan? Lagi? Fazana, Yasmin, Miss Salina. Ada lagi? Dah angkat tangan? Okay, Auni, Yasmin, Zulaika. Alright. Aisyah. Okay, siap lah tu Seterusnya saya pergi next. Kita patah balik ke sana lah. Tadi tu cerita tadi. Kita bersambung kembali. Okay, tadi lah. Cerita tadi roller dan juga aluminium tadi. Okay, penggilat tadi kita test. Okay, ada beberapa ciri yang kita kena kenal pasti berdasarkan alat ini. Alat ini kita nak detect ketebalan kepingan aluminium. So darah alfa, beta, gamma kena tengoklah apa yang paling sesuai. Okay, so yang pertama, kedudukan sumber dan alat pengesan mestilah secara bertentangan. Dia bertentangan macam ni lah. Bertentangan bertentangan. Okay, dia tidaklah segaris. Bertentangan dia mesti bertentangan. So isi yang pertama, boleh buat bawah ke? Boleh kot. Okay, so kita sama-sama ciri dia dan juga sebab lah. Okay, ciri yang pertama, kedudukan sumber. Kedudukan sumber di atas dan pengesannya di bawah. Okay, di atas dan di bawah secara bertentangan. Secara bertentangan. Okay. Yang penting bertentangan. Bertentang mata. Okay. Nah, jangan bertentang mata dengan lelaki lah kalau perempuan. Tiba-tiba iklan. Okay lah. Okay, kenapa untuk mengesan? Untuk ataupun mudah untuk kesan. Mudah untuk kesan ataupun mengesan sinar radioaktif. Okay. Yang menembusi kepingan aluminium. Menembusi kepingan aluminium. Siap. Isi yang pertama dia mesti bertentangan. Okey. Isi yang kedua, biasalah untuk tajuk ini isinya adalah kita nak pakai apa tadi? Alat pengesan. So alat dia semestinya lah tiup GM. Tiup Geiger Müller. Okey. Kalau lupa bolehlah. Yeah. Sebab dia dah nama yang agak glamour bolehlah. Tiup GM. Okey, kenapa kita nak pakai tiup GM? Tiup GM boleh mengesan sinar. Mengesan sinar radioaktif daripada sumber. Itu isi yang kedua. Okay. Yeah. Oh lah tak muat. Buka baru Save screenshot. Awak nak salin kejap? Boleh. 2 minit tu salin. Baru isi kedua. Dia sambung isi 3, 4, 5. Kelas sampai 12.30. 12 suku. Saya nak off recording. Lepas tu saya nak cerita sikit. Tak dah. Dah? Angkat tangan? Dah. Okay, jap. Bagus. Baru isi kedua nanti isi iklan. Cerita lain. Okay. Farzana, Yasmin, Miss Salina. Okay. Alright. Okay. Kedua. Sambung tiga dan keempat. Boleh Tak boleh cakap Gitu. Tak nampak. Okay, dah sudah beritahu
Saya pergi tengok wayang jap. Tak ada lah. Okay. Alright, isi ketiga dah. Dah cikgu. Okay, bagus. Isi ketiga saya kena pakai tadi lah. Whiteboard. Isi ketiga 4, 5. Alright, isi ketiga tadi sambung Yang ketiga adalah keadaan jirim. Keadaan jirim sumber tadi. Keadaan jirim tu sama ada dia pepejal atau gas atau cair. Semestinya dia adalah sumbernya mestilah pepejal. Kertas kepingan aluminium. Pepejal jadi untuk mudah diuruskan. Maksudnya keadaan pepejal kita tu, kita nak detect aluminium tu, kita pakai bahan kita dalam bentuk pepejal. Kalau kita pakai air, kan masalah aluminium tu. Okay. Cair kan. Okay, faham Alright, yang keempat. Sinar. Bila dia aluminium, dia alpha dah tak berapa sesuai lah. Okay, dia adalah sinar gamma. Sebab alpha kan boleh menembusi kertas. Buat apa nak tembus, nak detect aluminium dah tembus. Nak buat so tak sesuai dah lah. So sinar gamma yang boleh menembusi kepingan aluminium. Okay. Dan isi terakhir adalah separuh hayat yang lama. Semestinya lah separuh hayat yang lama lah. Kenapa nak lama? Sebab kita nak payah tukar tiap-tiap hari kan. Kilang kan. Mungkin sebulan sekali tukar. Separuh hayat lama. Kalau setiap 2 jam nak pergi tukar, maksudnya tak sesuai lah. Okay. So isi dia boleh digunakan untuk masa yang lama. Okey, atau tak perlu ditambah dengan kerap Tidak perlu ditambah dengan kerap. Ataupun tidak perlu ditukar. Boleh juga tidak perlu ditambah dengan kerap ataupun tak boleh tukar dengan kerap. Maksudnya setiap bulan je tukar. Bulan ni tukar yang kita punya, mungkin kalau kita pakai satu sumber titanium ke contoh, titanium bulan ni tukar. Lepas tu bulan Februari tukar lagi. Betul lah tu yang kata kerap tadi. Aku tukar kerap. Okay. Kalau separuh hayat kejap, pukul 10 masuk, lepas tu pukul 2 nak tukar balik kan. Kan tak efisien lah. Selesai soalan, 5 markah, ada 10 markah. So 2 minit untuk salin. 2 minit untuk salin sambil buat senaman kepala.